Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini adalah Niaga Awani. Saham di pasaran Asia Pasifik meningkat pada Isnin selepas Merck lapor ubat untuk rawatan COVID-19-nya mengurangkan risiko masuk hospital atau kematian menurut laporan CNBC. Sementara itu, indeks FBM KLCI dijangka meneruskan aliran rendah minggu ini ekoran prospek ekonomi yang lemah di peringkat domestik dan global. Dan juga menurut Rakuten Trade yang dipetik bernama, ekwiti tempatan ditutup rendah Jumaat lepas kerana tekanan jualan ke atas saham berwajaran tinggi, terutama saham perbankan dan sarung tangan. Rakuten Trade menjangka indeks FBM KLCI tidak banyak berubah minggu ini dengan paras sokongan segera pada 1,520 diikuti sokongan psikologi pada sekitar 1,500 manakala paras rintangan pada 1,550. Sementara itu, ringgit dijangka kekal dalam jajaran kecil dengan kecenderungan meningkat sedikit minggu ini. Ini memandangkan petunjuk teknikal memaparkan indeks dolar Amerika sedang mengalami kedudukan terlebih beli. Menurut Ketua Pakar Ekonomi di Bank Islam Malaysia Berhad Muhammad Afzani Zam Abdul Rashid yang dipetik bernama, ringgit mungkin didagangkan di antara 4.17 dengan 4.18 minggu ini berbanding dolar Amerika. Sementara itu, kenanga Investment Bank Berhad menambah ringgit mungkin mengalami sedikit kelebihan dan peningkatan didorong sentimen positif yang wujud dalam situasi pembukaan semula ekonomi. Di peringkat tempatan pada Rabu lepas, kerajaan umum lebih banyak negeri akan bergerak menuju fasa seterusnya mengikut pelan pemulihan negara dengan Lembah Kelang memasuki fasa 3 mulai Jumaat lepas. Ini mendorong pembukaan semula lebih banyak sektor ekonomi. Sementara itu, kontrak niaga harapan minyak sawit mentah di Bursa Malaysia Derivatives dijangka mengalami pembetulan teknikal minggu ini. Ini mengikori pergerakan harga yang tidak menentu pada minggu lepas. Dan juga menurut peniaga kanan sawit Interbrand Group of Companies, Jim Teh, yang dipetik bernama, harga komoditi berkenaan dijangka dalam lingkungan RM4,100 dan RM4,200 satu tan minggu depan. Dan juga menurutnya permintaan ini juga dijangka meningkat sekaligus akan mengurangkan paras stok simpanan sedia ada. Sementara itu, Palm Oil Analytics berkata, dagangan MSM akan turut diambil kira petunjuk daripada Lembaga Dagangan Chicago minggu ini. Ini termasuk pelancaran kontrak niaga harapan minyak sawit mentah Malaysia Timur selain unjuran bekalan dan agihan Malaysia bagi bulan September. Segmen ini merupakan kerjasama Astro Awani dan juga Dagang News. Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Bank NUB Malaysia memutuskan untuk menerima mediasi yang ditawarkan oleh UK National Contact Point atau UKNCP bagi menyelesaikan aduan yang difailkan terhadap HSBC Bank Malaysia Berhad. Setiausaha Agung NUB J. Solomon berkata, ia berdasarkan penilaian awal UKNCP terhadap aduan yang difailkan oleh NUB dan Uni Global Union terhadap HSBC Bank Malaysia Berhad. Menurut beliau, mediasi dalam proses UKNCP disediakan oleh pengantara profesional luar yang dibayar oleh UKNCP. Objektif mediasi ini, tambah beliau, adalah untuk menyelesaikan aduan melalui persetujuan bersama dan perbincangan antara pihak-pihak terbabit. Pada 21 September 2021, UKNCP menulis surat kepada NUB dan HSBC Bank Malaysia Berhad untuk membuat tawaran mediasi yang berada dalam proses UKNCP. UKNCP memutuskan untuk menerima beberapa aduan yang difailkan NUB dan Uni Global Union terhadap HSBC Bank Malaysia Berhad sebagai sah dan aduan tersebut akan diteruskan untuk tujuan mediasi. Objektif mediasi adalah untuk pihak-pihak terbabit mencapai kata sepakat bagi mengatasi dan menyelesaikan aduan yang diterima oleh UKNCP. Jabatan Bahasa Asing Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi FBMK Universiti Putra Malaysia UPM menganjurkan siri ke-7 Malaysia International Conference on Foreign Languages pada 4 hingga 5 Oktober 2021. Persidangan yang bertemakan IR 4.0 in Foreign Language Studies akan menghimpunkan pakar dalam bidang bahasa asing dari dalam dan luar negara membincangkan isu kebahasaan, kesusasteraan, pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan bahasa asing di era globalisasi tanpa sempadan. Dan juga Naib Chancellor UPM Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman berkata persidangan itu menyediakan platform bagi golongan akademik, persatuan linguistik,
kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat keseluruhannya untuk berbincang dan bertukar-tukar pandangan tentang aspek perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa asing. Tambahnya, revolusi industri 4.0 ini dicirikan oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, realiti maya augmented, data besar dan analytics dan internet benda. Perihal berkaitan judi tanpa lesen dan dasar kewangan jangka panjang serta perancangan bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS antara yang bakal dikupas pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Untuk perincian lanjut, kita bersama dengan rakan setugas Umawati Ramayah yang kini berada di Parlimen. Silakan Umar. Terima kasih rakan setugas di studio dan persidangan Dewan Rakyat hari ini akan diteruskan dengan sesi perbahasan rancangan Malaysia ke-12 yang memasuki hari keempat dan juga hari terakhir, dan setakat minggu lepas lebih 40 ahli Dewan Rakyat telah mengambil bahagian dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada minggu lepas, dan ia termasuk dibahaskan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga ahli Parlimen Port Dickson, seterusnya ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir. Dan sebelum hari ini sesi perbahasan rancangan Malaysia ke-12 dimulakan, yang dijangka dimulakan pada pukul 12 tengah hari. Seperti biasa, sesi pertanyaan bagi jawab lisan akan dimulakan pada pukul 10 pagi hari ini, dan hari ini kita menyaksikan beberapa tumpuan menjadi fokus hari ini, beberapa isu menjadi fokus, terutamanya isu yang dibangkitkan, soalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz bin Abdul Rahim yang meminta Menteri Sumber Manusia untuk menyatakan berapa jumlah pengangguran yang dicatatkan pada tahun 2021 setakat ini, dan perancangan kementerian dalam memastikan lebih banyak peluang pekerjaan disediakan bagi mengurangkan kadar pengangguran. Dan seterusnya soalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Rasam Cha Ki Chin yang bertanya, Menteri Dalam Negeri mengenai langkah kerajaan untuk membanteras kegiatan judi nombor 4D tanpa lesen kerana kewujudannya menjejaskan hasil kutipan cukai kerajaan. Selain dua isu tersebut, antara isu lain yang turut dibangkitkan oleh ahli Parlimen Kota Belud yang meminta Menteri Kesihatan untuk menyatakan dua perkara di sini, iaitu alternatif yang tersedia buat individu yang tidak divaksin atas faktor-faktor berkaitan dengan kesihatan, dan juga pengujudan dokumentasi yang dikhususkan bagi golongan tersebut untuk tujuan pergerakan fizikal. Dan satu lagi soalan turut diajukan kepada Menteri Kesihatan oleh ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria, di mana beliau meminta Menteri Kesihatan untuk memperincikan dua perkara, iaitu antaranya adalah apakah punca yang telah dikenal pasti oleh kementerian terhadap peningkatan kes brought in death COVID-19, dan juga bagaimana kementerian dalam menangani isu ini. Dan saya kira itu sahaja perkongsian saya dari Dewan Rakyat, Riza. Kembali ke studio. Terima kasih. Beratus pemimpin dunia, ahli politik, hartawan, selebriti, pemimpin agama dan pengedar dadah dilapor sembunyikan wang dan pelaburan mereka di dalam hartanah, kapal persiaran dan juga aset lain sepanjang 25 tahun lepas. Ini menurut 12 juta fail yang dimiliki 14 firma di serata dunia. Menerusi pendedahan tersebut, dari Malaysia, dua ahli politik didakwa memiliki akaun luar pesisir dan 118 syarikat dengan pemilik berasal dari Malaysia. Antara nama yang disebut adalah Jolo dan kaitannya dengan sebuah firma undang-undang Amerika Global yang dilapor diguna untuk membina jaringan syarikat di Malaysia dan Hong Kong. Syarikat ini didakwa pihak berkuasa Amerika digunakan sebagai saluran wang yang diseleweng daripada 1MDB. Pendedahan ini dikeluarkan pada Ahad oleh International Consortium of Investigative Journalists melibatkan 600 wartawan daripada 150 organisasi media di 117 negara.
Ia digelar Pandora Papers dan mendedahkan transaksi golongan elit dan korup yang menyembunyikan aset bernilai bertrilion dolar dalam pelbagai akaun luar pesisir. Mereka dilapor mengambil langkah tersebut antara lain untuk mengelak bayar cukai. ICIJ dalam penafiannya menjelaskan ada penggunaan sah untuk akaun luar pesisir dan tidak menuduh semua individu ini korup. Siasatan yang dilakukan selama setahun ini mendedahkan bagaimana bank dan firma guaman bekerjasama rapat dengan penyedia perkhidmatan luar pesisir untuk mereka struktur korporat yang rumit. Antara nama individu didedahkan mempunyai akaun luar pesisir sulit adalah Raja Abdullah II Jordan, bekas Perdana Menteri UK Tony Blair, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Presiden Rusia Vladimir Putin.